khabar tuan-tuan? Saya Ali Yahya daripada Thinking Channel. Bersama saya dalam slot Dunia Digital, kerjasama di antara Thinking Channel Network dan juga TBS Sofa. Dalam dunia digital ni kami selalu bawakan teknik-teknik ataupun tips-tips ataupun tutorial penggunaan peralatan, perisian, aplikasi dan juga kadang-kadang aksesoris tambahan. Okey, pada mulanya saya nak beritahu lah. Saya buat teknik ni gunakan uh, OBS streaming. Saya sekarang ni tengah mencuba streaming. Walaupun ini demo, tapi saya nak cuba nak tengok sama ada size canvas saya, bitrate yang saya gunakan dan juga frame per second yang saya settingkan untuk recording ini atau streaming ini menjadi mudah atau berat. Kalau berat, mungkin akan datang saya belum boleh streaming lagi, saya akan terus hanya buat recording sajalah, rakaman biasa. Tapi kali ini tuan-tuan saya nak cubakan, okey, saya nak tunjukkanlah. Ini OBS. OBS ialah Open Broadcaster Software yang saya gunakan untuk padukan ataupun combinekan kamera Logitech, kamera di tepi sini, kamera Iriun client pada Oppo A5s, dan juga saya boleh buat setting sama ada untuk dapatkan yang besar ataupun yang kecil. Sekejap tuan-tuan, yang kecil mana dia? Lupa nak tak mana. Okey, tak apalah. Cuma tuan-tuan tengok masih choppy-choppy lagi pergerakan saya. Jadi sama ada frame per second ataupun bitrate. Streaming pada Facebook, bitrate dia adalah 4000. Kepada YouTube saya letakkan pada 5000. Sekarang ni saya buat ni serentak pada Facebook dan juga pada YouTube. Sama ada berhasil atau tidak, mari kita tengok sama-sama. Tapi ini adalah kerana demo. Okey, sementara tu saya nak ceritakan dulu. Usaha saya ni ialah untuk membawa tuan-tuan kepada satu keadaan di mana tuan-tuan tak perlu panik, tak perlu rasa seperti perlu ke kita menggunakan peralatan canggih atau perlu ke kita sediakan kos yang tinggi untuk mendapatkan komputer baru. Kalau boleh, kalau tak boleh tak apa. Sebab komputer saya ni 8 hingga 9 tahun. Dari pada tarikh manufacturing dia mungkin dah 9 tahun lah pada tutup beli saya, dan juga warranty habis pun, extended warranty pun dah habis. Saya ingat lebih pada 8 tahun. Gitulah jangka umur dia. Pertukaran yang saya telah buat pada komputer ini ialah saya tambahkan jadi 8GB, tapi masih lagi DDR3. Yang sekarang ni standard ialah mungkin 8 hingga 16 DDR4. Itu RAM chip dia tu, memory dia tu. Ada dua storage dalam komputer ini. Satu main storage dia 1TB SSD, dan juga secondary storage dia ialah 1TB HDD. Sebab tu dengar bunyi pusing dia tu kalau tuan-tuan kat saya, mungkin sebab saya dah gunakan mikrofon ini. Mikrofon ini pun saya pinjam anak saya punya, dia ada team dia yang buatkan recording untuk kerja dia. Saya pinjam sementara dia boleh gunakan. Ini condenser microphone. Jadi suara saya kali ini cantik, dan saya telah cuba delaykan 230 milisecond. Sebab delay perlu tuan-tuan, sebab kita konsep begini. Kita selalu ambil, kalau boleh kita nak record dalam 4K. 4K tu bayangkan 4K is 4000. 4000 maknanya dia punya lebar dan ke bawah ni 4000 ni. Orang kata 1080 ialah 1080 1080 dot per inch. Saya gunakan 1980 kali 720. Kalau yang besar tu 1920 kali 1080. Jadi bayangkan tuan-tuan kalikan per inch tu. Tengok juga pada kapasiti. Kalau kadang-kadang orang tu dia boleh stretch kapasiti dia memang lebih tinggi kalau komputer dia powerful. Saya menggunakan kapasiti rendah kerana apa? Ambil 30 frame per second. Maknanya 1 second ada 30 gambar. Satu gambar tu size dia 1280 kali 720. Kalau tuan-tuan kali tu dapatlah dia punya size gambar itu. Kemudian 1 second ada 30 gambar. 1 minit ada 60 second. 1 jam ada 60 minit. Tuan-tuan nak upload macam mana? Itu nak kena pastikan setting dia macam mana. Suara saya, sebelum ni suara saya keluar dulu, gambar atau video kemudian. Sebab apa? Sebab
processing untuk audio ni dia kurang information dia ataupun dia punya data yang dia nak proses tu. Video lain, video tu color semua dia ambil kira, apa nama tu, berapa second, berapa frame per second yang dia nak keluarkan tu, dia kena proses information tu banyak, lebih banyak daripada audio. Jadi selalunya audio lebih laju keluar sebab dia dah siap proses, video kemudian. Sebab tu saya belajar daripada siapa nama dia tu, AWOL. AWOL ni Mak Saleh ni yang ada dia di YouTube channel. Dia ajar, dia kata, dia terangkan synchrony tu perlu. Jadi dia kata recommendation dia ialah 220 hingga 230, delaykan transfer ke dalam capturing tu. Voice kita yang direkod tu transferkan 225 millisecond. Saya ambil 230 lah sebab condenser mic kapasiti saya ni pun perlukan banyak processing. Jadi saya delaykan 230 millisecond supaya dia boleh ada synchronize kan. Kalau saya tepuk, mungkin tuan-tuan dengar waktu tepat. Tapi oleh kerana testing dia tu saya dah settingkan dia lambat sebenarnya. Bunyi dia awal dulu. Okey, jadi saya kena buat setting kepada frame rate. Kemudian kepada YouTube boleh kita upload pada bitrate 4000 per second. YouTube saya setkan kepada 5000, jadi 9000 kilobyte per second. Jadi saya punya kapasiti di rumah saya boleh upload dalam 100 megabyte per second. Download saya 500, tapi dalam kita streaming ni dia tak perlu kira download, dia kira upload. Jadi setting saya ni tinggi sikit untuk kapasiti yang komputer yang rendah. Saya letakkan, bukan saya tinggi maksudnya tinggi tu. Tinggi tu maknanya saya gunakan 4000 sahaja pada YouTube, ikut pada Facebook. YouTube letak 5000. Jadi dia punya, so saya dalam testing nak tengok sama ada masih choppy lagi ke. Kemudian kesilapan saya dalam saya buat rakaman ini ialah, pertama, bila saya gunakan touch portal iaitu remote control untuk kawal OBS saya ni atau Open Broadcaster Software untuk berfungsi tukar setting, tukar screen, tukar what you call that, scene, dan juga tukar dia punya source dia tu, sama ada kamera 1, kamera 2, nak main dia punya title ke, nak main setiap yang keluar dekat TV, dekat paparan ini semua ada controller dia. Saya gunakan nama touch portal, letak pada tab, link kepada touch portal server dalam komputer ini akan control Open Broadcaster Software ni atau OBS. Tetapi saya lupa masa saya di scene pertama tadi yang ada macam Star Wars tu kan, itu media tu Nebula Blue tu pun angkasa lepas tu dan juga teks masih berjalan, dengan sound ni masih berjalan. Jadi bila saya tukar scene tu, sebelum ni saya tak matikan, jadi dia sentiasa berjalan. Jadi dia masih memproses dua-dua media itu, Nebula Blue yang which is gambar space tu dan juga teks tu, dan juga lagu. Ada 3 media sebenarnya. Media 3 tu berjalan. Saya baru pandai sikit test kenapa masalah, kenapa sini tak betul, kenapa tak betul. Jadi saya, before saya tukar kepada scene macam news ini yang saya berada ni, tuan-tuan, saya tukar kepada kamera depan boleh tuan-tuan? Tuan-tuan, senang tuan-tuan, saya nampak tuan-tuan. Bukan tak nampak, tapi kalau kamera sebelah sini, saya kena pusing cakap. Ini kan senang, saya dapat tengok tuan-tuan. Okey. Ini pun semua setting gunakan tab. Itu pun nanti saya akan buatkan satu video khusus tutorial untuk menggunakan touch portal yang percuma, limitation dia kat mana, yang berbayar, expansion of limitation dia, dia telah berikan kita tambahan lah. Okey. Walau macam mana pun, kita pula apa yang dipaparkan sekarang ni. Ini video ni adalah video ketika saya buat rakaman dalam kereta perjalanan ini. Ini dalam Thinking Channel ni. Sebelum ni namanya Wewek Metal, di mana saya buatkan metal detection dengan Minelab. Saya beli peralatan Minelab untuk buat metal detection, pergi satu kawasan buat recording, nak buat content. Jadi saya buat video content dan saya masukkan. Okey, di bawah tu perkahwinan ni sebenarnya gini tuan-tuan. Antara perniagaan yang saya suami isteri jalankan ialah pengurusan tapak perkahwinan di Taman Datuk Senu, namanya Rumah Tamu Datin Halijah. Jadi buat masa ini aktiviti perkahwinan masih lagi
di bawah kekangan kerana KKM masih lagi dalam pengawasan jumlah yang terbabit COVID yang baru. Jadi dia perlukan kerajaan ataupun majlis-majlis seperti ini belum dilonggarkan dahulu. Masih lagi dalam penangguhan, belum dibuka besar. Jadi tak apa, kita ikut. Jadi sementara itu saya nak highlight sikit lah. Okay tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan kepada PowerPoint. Walaupun ini demo, tapi saya masih merakamkannya sebab dia akan keluar pada YouTube dan juga dia akan keluar pada Facebook. Saya nak tunjukkan ini rakaman di bawah Thinking Channel. Kalau di bawah namanya di bawah mungkin saya boleh buat lah dunia digital bersama dengan TVR Sofa. Saya akan tukarkan bawah dia instead of yang ini. Saya tukarkan kepada yang ni. Ni tuan-tuan, nampak tak? Ini saya boleh hilangkan sebab apa? Ini untuk promosi Thinking Channel pula. Kalau untuk TVR Sofa, saya akan masukkan dia punya tu. Baik, ini semua hanya dengan menekan butang pada tab saya. Ini menggunakan touch portal yang saya cakap tadi, menggunakan wireless. Dia dalam wireless network yang sama. Okay. Now, kita nak bawa tuan-tuan. Bukan kita lah, kami nak bawa tuan-tuan. Kami itu saya, Ali dan juga Thinking Channel nak bawa tuan-tuan kepada scene PowerPoint. Yes, tuan-tuan sekejap. Saya pun kena pindah juga kepada PowerPoint. Okay. Baru tuan-tuan boleh nampak. Okay, nanti. Tuan-tuan nampak kan tuan? Okay, sekarang nampak kan? Okay. Oh, tak nampak. Masih besar sangat lah. Okay. Now, ini OBS dia punya logo dia. Yeah, itu dia. Sedikit grafik dalam PowerPoint. Okay, streaming dan recording. Perbezaan streaming dan recording. Streaming melalui internet. Kita pancarkan, tengok pada kelajuan kapasiti komputer kita, apa yang kita letak, apa yang kita cantumkan untuk streaming, dan juga kapasiti internet kita. Kalau kapasiti internet kita pada 30 meg per second masih lagi boleh, sebab pada Facebook dia bagi blok kepada 4000. Juga kalau kepada apa nama tu YouTube 5000, jadi 9000 per second. Kalau kelajuan tuan-tuan kat rumah tu 100 atau 30 megabyte per second masih boleh lagi lah. Dia nak sebut 4000 kilobyte per second, 4 megabyte lah. Tapi sekarang ni saya punya kapasiti kat rumah 100. Cuma kapasiti komputer saya. Okay, streaming. Itu streaming nak. Dia tak kira jumlah kelajuan download. Dia lebih kepada uploading. Saya nak tunjukkan penggunaan broadcasting software. Teknis dia ada yang kita nak buat rakaman ni sebenarnya ni tuan-tuan. Media rakam menggunakan perakam video, mobile phone, kamera GoPro, kamera digital dan lain-lain. Ada kalanya dulu orang gunakan video kamera yang bawa berjalan, berpusing-pusing mana-mana. Tuan-tuan nak besarkanlah sikit. Senang cakap tuan-tuan. Ni dia. Tak apalah, tuan-tuan excuse lah tu. Nanti bila saya dah berjaya memindahkan studio saya ke tempat yang mempunyai lighting lebih baik, tuan-tuan akan tak nampak lah yang color-color sini. Tak apa tuan-tuan. Okay. Kita menggunakan video recorder, kita menggunakan GoPro, kita menggunakan apa sahaja atau kamera digital masih boleh tangkap video. Lepas tu capturekan semua sekali, himpunkan atau bawa masuk ke dalam komputer, gunakan video editing software. Perisian ni kadang-kadang menggunakan Adobe Premiere. Macam dalam Windows saya digunakan HD Movie Maker Pro, sebab kadang-kadang saya ambil video daripada perniagaan saya lain tu, saya buat editing dalam situ. Saya gunakan HD Movie Maker Pro dalam Microsoft Store ada. Kemudian video editing software yang lain dia pakai jenama, ada yang percuma, ada yang berbayar. Dalam berbayar yang percuma punya OpenShot ada saya ingat DaVinci Resolve apa? Saya ingat betul, DaVinci Resolve tu pun percuma, tetapi percuma tu dia ada limitation. Bila berbayar tu dia akan expand capacity. Kalau freeware ni walaupun dia percuma, limitation ada, tapi masih lagi kita boleh gunakan. Okay, kemudian studio, biasanya rakaman tu dalam studio dengan lampu, bunyian dan warga kerja yang ramai. Kalau di outdoor pula, lebih kepada setting di luar. Kadang-kadang mereka ada van yang apa dia orang panggil kat luar tu kan. Peralatan komputer meja, notebook dan perisian dia lah yang kita perlukan. Teknik dia ada ni semua ni lah.
Kemudian kos sederhana tinggi, lazim dan tapi lazimnya tinggi kerana keperluan hasil ataupun output yang berkualiti tinggi. Tengoklah kalau tuan-tuan nak buat 4K ataupun 1080 ataupun 720 macam saya pun ni 720. Bawah lagi adalah 480. Dulu 480 ni punya saiz 600 kali 480 itu at that time masa keluar tu top model ke. Lepas tu naik kepada 720 top model. Lepas tu 1080. Sekarang ni 4K. 4K macam tuan-tuan tengok dalam Netflix ke ataupun Astro Broadband semua dah ada. TV kadang Astro Awani dalam 4K cantik gambar terang. Okey, ini peralatan yang biasa kita gunakan lah. Ini saya cuba dapatkan microphone USB bongs tapi hasilnya tak berapa bagus sangat. Jadi yang ni saya pakai ni condenser mic, ni bukan bongs lah. Kemudian saya gunakan Oppo A5s sebagai extended camera yang tuan-tuan kalau saya pusing ke kiri ni rakam dari sebelah sini, tuan-tuan akan nampak contoh macam sekarang. Ni. Okey tuan-tuan. Tapi kalau saya suka gambar, kalau nak cakap direct dengan tuan-tuan, saya pakai yang ni lah. Yang ini pun walau macam mana pun, wow besarnya. Okey. Saya gunakan pavilion G4. Kemudian biasanya orang tambahkan ini untuk mobility dan kualiti tinggi tuan-tuan. Teknik sedia ada, kita kumpulkan dari dan masukkan hasil rekaman ke dalam komputer untuk editing, buatkan storyboard, kemudian sunting video dan audio, masukkan tambahan seperti voice over, overlays yang tadi tu lah, bila saya tekan tu dia keluar dia nama TV Sofa, tak tahu sama ada sini boleh keluar tak? Oh tak boleh keluar saya alihkan setting ni, okey tak apa. Saya dah ada buatkan setting khas untuk kalau dengan TV Sofa dengan advertising di bawahnya tu, nanti saya buat rakaman satu lagi ataupun saya masukkan video ini ke dalam satu slot lagi supaya dapatkan dia punya advertising di bawah. Saya kena kecilkan video ini. Okey, sambung balik. Editing tambahan seperti membuang idling ataupun ruang kosong. Kadang-kadang tuan-tuan orang yang bercakap di rumah sebab dia membuang idling tu yang kosong-kosong tu kan, space tu yang banyak mengambil masa. Kadang-kadang bisa je setengah recording YouTuber dia tak suka benda tu, jadi dia potong buang, nampak macam laju bercakap kan. Ada automated software tapi biasanya dia gunakan pada komputer yang lebih tinggi lah. Yang ini saya rasa tak boleh buat. Kemudian render atau menukar hasil daripada format yang diingini. N kurang seperti MP4, MKV dan lain-lain. Beza MP4 dengan MKV, contoh OBS, Open Broadcaster Software, format default dia ialah MKV. MKV ni maknanya masih dalam keadaan movie yang dirakam frame by frame. Jadi contoh, kalau tempat saya dulu, saya tengah rakam separuh jalan, tiba-tiba blackout. Untungnya OBS merakam dalam MKV, jadi dia berhenti setakat yang mana saya buat rakaman tu. Bila lampu hidup balik, saya boleh sambung saja. Kalau MP4, kita bawa buat rakaman separuh jalan, electricity tak ada, semuanya habis tuan-tuan. Mana kena start all over again. Jadi terpulanglah kalau confident, kalau ada backup battery, bolehlah. Kalau contoh macam ada power supply, ada battery, ada maybe generator. Biasa tempat tu kalau berlaku